Apa itu yang statik macam tu, dia terhempas. Getah tu dia terhempas macam tu, seolah-olah macam benda tu marah. Saya alihkan pandangan mata anak saya. Hai Zucun, apa khabar? Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Saya Zulaikha dan sekarang masa untuk santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. Jadi untuk perkongsian cerita pada kali ini, saya ada sebuah kisah yang sebenarnya merupakan pengalaman saya sendiri. Dan ia berlaku kepada anak saya yang pada masa itu berusia 2 bulan. Kisah ni masih lagi awal sebenarnya, sekitar bulan Jun dan Julai yang lalu. Jadi sebelum saya teruskan untuk cerita pada kali ini, apa kata kalau anda bantu saya dengan subscribe channel ni dan aktifkan notifikasi loceng. Kerana satu subscribe yang anda buat untuk channel ni sebenarnya membantu saya untuk growing dan terus buat video. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan cerita kita pada hari ini. Dia berlaku sekitar bulan Jun dan Julai yang lalu. So anak saya dia lahir pada bulan Mei, dan sebenarnya anak saya ni kategori pramatang, baby pramatang, and dia adalah peluang jaundice. So agak lama sebelum dia discharge daripada jaundice lah. Selepas dia dilahirkan, saya terus berpantang di rumah ibu saya yang terletak di Kepong. And saya berpantang dekat rumah mak saya sekitar 1 month je. After je anak saya discharge daripada jaundice, saya terus pulang ke rumah sewa saya yang terletak di Segambut. Okey, saya duduk dekat rumah sewa ni sebenarnya dah 2 tahun. Jadi sepanjang tempoh saya duduk dekat rumah ni, memang kalau ikutkan tak ada apa-apa pun perkara pelik yang berlaku lah. Kami tak pernah diganggu ataupun apa-apa yang pelik lah sebenarnya. And then dekat rumah ni, cuma yang pelik dekat rumah ni, rumah ni sebenarnya suasana rumah dia sangat-sangat bahang. Dia macam terlampau panas tau, macam ada something lah. Tapi sebenarnya memang kita tak rasa apa-apa pun, cuma terasa bahang dia je lah. So dipendekkan cerita, selepas anak saya discharge daripada jaundice, kita terus balik dekat rumah lah. So sebenarnya saya punya niat nak balik terus dekat rumah tu, nak sambung berpantang dekat rumah, sebab saya nak sesuaikan diri dengan keadaan uruskan anak, sebab selepas ni saya akan mula bekerja. So masa saya dah balik dengan anak saya ni dia mula macam tingkah laku dia macam agak pelik lah. Mula-mula dia macam tak nak tidur tau dekat rumah tu. Dia macam setiap kali dekat rumah tu, dia macam suka nak tidur. Ada something yang buatkan dia rasa macam dia tak nak tidur. Dan bila saya keluar je daripada rumah, so the moment kita step up daripada rumah tu, anak saya boleh tidur dengan sangat lena. Kalau dia tak menyusu pun tak ada masalah. Cuma dalam rumah tu dia macam tak boleh nak tidur dalam keadaan yang terlampau lena ataupun terlampau lama. Macam pelik jugalah masa tu, kenapa dia tak boleh nak tidur lena kan. But since anak saya ni daripada dalam hospital lagi, dia memang kerap menangis and selalu menangis. So kita tak expect apa-apalah. Mungkin masa tu saya dengan husband saya jangkakan anak saya ni high demand baby, sebab dia tak nak tidur sendiri, dia nak orang dukung yang berkepit kan. Macam kalau kita keluar rumah, dia akan duduk dekat atas riba kita kan. So memang lebih nyenyak dia tidur. Ataupun kalau kita letak dia dekat atas katil rumah orang pun macam nyenyak jugalah dia tidur. So bila dah kerap macam tu, every time kita keluar, dia tidur lena. Sampai kan orang nak main dengan dia pun dia tak layan, memang tidur lena sangat. Sampai kan ada orang cakap, rumahnya ada setannya ni, sebab anak tak nak tidur dekat rumah langsung. Masa tu kita tak fikir apa, sebab biasalah budak kan, kadang-kadang dia on atas riba kita memang dia sangat lena tidur. Especially budak yang high demand kan. Memang kita target masa tu macam anak I tu high demand baby. Okay, tu first. And then second, anak saya ni kat rumah setiap kali dia tidur, dia akan terkejut. And bila dia terkejut, dia tak terkejut macam baby biasa yang terkejut tau. Macam kalau normal baby terkejut, dia macam tu je kan. No, anak saya dia setiap kali dia terkejut, dia punya mata dia akan pandang atas. Dia akan pandang atas macam tu, tangan dia dua macam ni, and dia akan buat bunyi macam ni. Macam tu. Dia buat bunyi macam tu tau. Dia tak macam tu je, tak. Dia macam macam ada something yang dekat depan mata dia masa tu yang buatkan dia macam takut sangat tau. So bila dah kerap sangat macam ni, saya dah mula risau lah, sebab saya tengok dia macam bertindak macam terlampau pelik kan. And disebabkan tu saya mulalah bercerita dekat orang. But bila saya cerita dekat orang, orang cakap dekat saya normal lah kalau baby terkejut. And cara baby terkejut tu pun ada banyak jenis. So kalau anak saya terkejut macam tu pun mungkin normal lagi. So since dah semua orang cakap normal, okey lah, tak apalah normal. Sebab saya first time mom, so kita memang banyak dapatkan nasihat daripada orang kan. So semuanya bermula semakin teruk selepas saya mula bekerja. Saya hantar anak saya dekat rumah mak saya. Memang dah lama plan hantar kat rumah mak lah, sebab kan
masih bayi kan, masa tu kita tak rasa selamat nak hantar dekat pengasuh, so kita plan memang hantar dekat mak masa tu. And masa kita hantar dekat mak, masa saya hantar dia dekat rumah saya, hari pertama lagi dia langsung tak nak tidur, dia langsung tak nak duduk diam, dia menangis sepanjang hari tu. Kalau boleh menangis tu memang dia akan menangis je. Dia nak orang dukung dia, dia nak orang dia tak nak baring sendirilah, dia memang akan menangis. Kalau dia tidur pun, dia tidur 10 minit dia bangun. Kalau baby yang baru let's say macam 2-3 bulan, normally diorang akan kuat tidur kan. No, anak saya tak. Dia memang jenis macam tak boleh nak tidur, macam ada sesuatu yang mengganggu dia, yang membuatkan dia tak boleh nak tidur tau. Dia akan kerap menangis tak berhenti, memang menangis je. So masa ni memang dah rasa macam ada something yang mengganggu dia. Sebab sebelum anak saya tinggal dekat rumah mak saya, anak buah saya diganggu juga. Anak buah saya ni diganggu dekat rumah saya. Dekat rumah mak saya pula ada sesuatu yang attach dekat ayah saya yang membuatkan anak buah saya ni takut. Yang itu lain punya kisah, insyaAllah nanti saya akan ceritakan. So since sebab tu, kakak saya ni dia ada seorang kenalan perawat daripada Melaka. So dia panggil untuk tengokkan anak dia masa tu. And bila dia tengok, memang ada sesuatu lah yang mengganggu anak dia. Benda tu dia duduk dengan ayah saya. Benda tu tak ganggu anak buah saya pun, tetapi disebabkan anak buah saya dia boleh tengok muka benda tu, and mungkin sebab dia rasa takut dan sebagainya. So jadi dia kerap menangis dan mengamuk, tak nak duduk dalam rumah tu kan. So saya fikir masa anak saya mula bertingkah seperti tu, saya rasa macam anak saya pun kemungkinan besar nampak sesuatu dekat ayah saya jugalah, ataupun dekat rumah tu. So saya expect macam tu. So saya minta tolong dengan kakak saya, dapatkan bantuan daripada rakan dia yang duduk dekat Melaka tu kan, untuk tengok anak saya. Tapi masa tu rakan dia demam tau. Yang perawat tu demam sebab dia baru ubatkan anak buah saya tu. Benda yang dilawan ayah saya tu memang agak kuat, sampaikan dia demam. Bukan dia je demam, perawat yang rawat ayah saya datang dekat rumah tu pun demam juga. So masa tu memang tak ada macam buntu lah, tak ada bantuan tau. Sebab anak saya keep on menangis, keep on mengamuk macam tu kat rumah kan. Memang masa tu agak buntu, sebab kita tak ada apa-apa bantuan. Orang yang boleh membantu demam pula, of course ada orang tak boleh berubat kan. So ambil masa lebih kurang 2 minggu juga sebelum perawat yang dekat Melaka tu finally boleh bantu untuk tengok anak buah saya. And masa dia tengok anak buah finally dia ada masa untuk tengok anak saya. And masa dia tengok anak saya ni, first thing first yang dia kata, memang ada sesuatu yang mengganggu anak saya, tetapi bukan dekat rumah ayah saya. Yang dekat rumah ayah saya, yang attach dengan ayah saya tu dah tak ada, tetapi dekat rumah sewa saya. Maksudnya benda tu dia suka anak saya menangis. That's why dia kerap kali buat anak saya menangis. And then bila anak saya pergi dekat rumah mak saya, dia tak sukalah sebab anak saya tak ada dekat rumah kan. So dia akan ganggu anak saya and buatkan macam kita ni tak boleh bekerja. So bila kita ni tak boleh bekerja, of course kita akan balik ambil anak duduk dekat rumah kan. Dia seolah-olah macam tu lah cara dia. So lepas diberitahu macam ni, perawat tu minta orang yang berdekatan lah untuk ubatkan rumah, sebab dia tak boleh nak turun KL dalam masa terdekat kan. And then dia tak boleh berubat cara jauh sebab benda tu attach dekat rumah, bukan dekat anak saya. Dia tak ikut anak saya, dia dekat rumah kan. So disebabkan macam tu, saya husband and wife macam 50-50 jugalah antara nak percaya tak percaya kan. And then tapi kita sebagai mum, of course lah kita ambil tindakan kita kan. Saya minta husband saya cari juga perawat, dan alhamdulillah husband saya dapat perawat yang boleh membantu. Cuma ambil masa untuk perawat tu datang sebab perawat tu agak sibuk. Dalam tempoh ni sebenarnya saya keep on doa untuk Allah tunjukkan sesuatu kepada saya, and memang masa tu sebenarnya Allah tunjukkan sesuatu. Apa yang berlaku, one day saya mandikan anak saya mandikan dekat bathtub. Okay, ni tandas bathtub kan. So bila kita mandikan baby, normally kita akan baby akan menghadap kita macam ni kan. So saya mandikan. Masa saya mandikan anak saya tu siang maksudnya saya mandikan di pagi, dia menghadap saya, tapi kepala dia keep on pusing nak tengok tepi dia tu adalah tempat di mana ada batang paip dengan getah paip tau. Dia keep on tepi macam tu, nak tengok tepi dia juga tu ada macam ada something yang dia nak tengok. Dia sangguplah telingkan kepala dia, sebab badan dia menghadap saya, dia telingkan kepala dia macam tu sebab dia nak tengok juga tepi tu. So masa ni sebenarnya saya dah pelik, kenapa dia tenung juga benda tu kan. So saya pun alihkan pandangan mata dia.
Bila saya alih pun dia try lagi nak tengok tepi. So bila dia dah kerap sangat macam tu, saya terpaksalah force dia untuk menghadap saya ataupun mengalihkan pandangan dia. So saya terlengkupkan dia macam tu sambil mandikan belakang dia kan. So dia dah tak boleh nak pusing arah sana kan. And masa saya buat macam ni, mata saya pula yang pandang dekat arah tu, dekat arah getah pipe tu dengan batang pipe tu lah kan. So masa tu memang saya tak buka apa-apa air. And tahu tak apa yang terjadi masa tu? Getah pipe tu bergerak weh. Dia bukan bergerak macam ada aliran air kan. Kalau ada aliran air dia gerak macam ni kan. No, getah pipe tu yang statik macam tu, dia terhempas. Getah tu dia terhempas macam tu, seolah-olah macam benda tu marah. Saya alihkan pandangan mata anak saya, dia bukan bergerak macam tu. Lagi sekali saya cakap getah pipe tu dia terhempas macam tu, seolah-olah memang ada something yang marah sebab saya alihkan pandangan mata anak saya masa tu. And disebabkan saya nampak benda tu depan mata saya terhempas, saya terus ambil anak, kan saya dukung anak saya kan, saya terus keluar, bawa anak saya keluar, tutup pintu tandas and lap anak saya, terus pakai baju. And saya terus cakap kat husband saya minta juga kalau boleh kan, perawat tu datang kan. And Alhamdulillah lah, perawat tu sepatutnya dia nak pergi Pening, tapi dia cakap tak apalah kalau dah macam tu, datang ambil dia dulu kan, dia tolong tengok rumah dulu kan. And masa dia datang, ada setengah perawat ni dia tak boleh rasa, tapi dia tahu benda tu ada kan. And perawat yang datang rawat anak saya ni, rumah saya ni, sebenarnya dia boleh rasa, dia boleh tahu benda tu punya kedudukan kan. So masa dia mula masuk tu, dia dah rasa sesuatu. Dia katalah dia dah rasa sesuatu. And dia jalan keliling rumah. Masa dia jalan keliling rumah ni, dia bagi tahulah apa yang dia rasa and apa yang dia tahu. And dia point dekat beberapa tempat yang which is dia kata benda tu sebenarnya duduk. Benda tu duduk dekat tu. Maksudnya benda tu bukan duduk berkeliaran dekat dalam rumah. No, dia ada dekat point 4 dia. So antara tempat yang dia tunjuk adalah dalam tandas dan dekat bilik pipe tu. Tu satu tempat yang anak saya tendung. Another tempat yang memang dia tunjuk juga adalah dekat area Swiss rumah saya. Dekat area Swiss rumah saya ni actually antara tempat yang anak saya gemar tengok. Setiap kali kita orang masuk rumah, kalau kita orang baringkan dia akan pandang dekat situ. Dia akan tengok je. Dia termenung je. Dia tak buat apa-apa, dia tak reaksi, dia tak senyum ke, dia tak takut ke, dia tak nangis ke, dia tengok je situ. Maksudnya dekat poin-poin yang dia bagi tu memang tempat yang memang kerap sangat anak saya tenung. Kita orang tak pernah bagi tahu dekat perawat tu yang dekat tempat-tempat yang anak saya gemar tenung ke, no, tak pernah. So perawat tu pun buat bacaan dan dia biasa kan kalau kita berubat rumah ke apa, dia akan guna garam kan. Yes, perawat tu guna garam juga. So daripada garam tu dia lemparkan dekat area rumah dan buat bacaan. Anak saya pun dia bacakan doa lah. Dan Alhamdulillah sebenarnya lepas anak saya melalui 2 kali perubatan, anak saya semakin pulih. Anak saya berubat dengan 2 orang sebenarnya. Satu yang perawat yang datang rumah, satu lagi perawat yang ubatkan ayah saya, yang saya cakap tadi tu, yang demam tu kan, dia ubatkan ayah saya kan. Dia datang rumah mak saya, dia ubatkan anak saya. And masa dia datang tu memang dia kata dah tak nampak apa-apalah dengan anak saya kan. So dia cuma bacakan doa untuk anak saya dan dia cadangkan dekat anak saya untuk mandi menggunakan daun bidara. Seminggu anak saya mandi menggunakan daun bidara. And then menggunakan minyak bidara juga. So selalu kalau kita urut badan baby, kita sama ada kita guna minyak uji ke, minyak telon ke, minyak apa-apa kan. But yang ni dia bagi minyak bidara yang dah dirukyahkan. Dia kata mandikan urut badan anak guna minyak bidara. Dan Alhamdulillah sebenarnya lepas je daripada tu, anak saya terkejut langsung dah tak ada lah. Dia terkejut macam tu ke kan, bunyi dia tu dah tak ada dah. Dah tak ada, memang dah tak ada. And then dia dah tak termenung on one side tak, dia dah mula aktif. And bila kita agah dia, especially ayah saya kan, bila ayah saya start agah dia dah mula bagi reaksi, dia dah mula gelak, dia dah mula respon terhadap apa yang orang buat. Dan masa tu memang bersyukur sangatlah sebab kita ambil tindakan sebab kita tak tahu apa yang berlaku. So perawat yang merawat rumah saya ni actually dia ada cakap one thing lah. Dia kata kalau pergi mana-mana nak elakkan anak kita diganggu, bawa paku dan juga besi berani. Actually paku dengan besi berani ni memang ada dalam simpanan saya sebab atas nasihat orang tua-tua kan, nak elak daripada gangguan setan. InsyaAllah nanti kalau ada masa kita rungkaikan mengenai besi berani dan juga paku tu, macam mana dia boleh membantu mengelakkan gangguan daripada setan semua. InsyaAllah nanti one day video tu kita akan buat. Okay, so untuk kisah kali ni itu sahaja perkongsian saya. Alhamdulillah anak saya dah semakin sihat, dah semakin lincah, semakin aktif. And kalau let's say anak kita memang
kerap sangat menangis atau ketakutan, as a mom mungkin kita rasa benda tu normal, but rasanya tak salah pun kalau kita minta someone tengok anak kita kan. Mungkin ada sesuatu yang memang mengganggu dia, tapi mungkin juga tak ada, mungkin ada, mungkin tak ada kan, ni depends lah, but at least kita as a mom kita ambil langkah berjaga-jaga. Itu saja perkongsian cerita saya untuk hari ini. Okay guys, terima kasih sebab sudi dengar cerita ni sampai habis. Macam biasa, apa saja yang berlaku kepada saya maupun anak saya, kebenaran dia hanya diketahui oleh Yang Maha Esa. Saya sendiri pun tak dapat nak pastikan kepada anda yang memang ada sesuatu mengganggu ataupun nak cakap dekat anda tolong percaya memang benda tu ganggu saya. No, saya tak boleh nak paksa anda. Apapun kita serahkan segala kebenaran dia kepada Yang Maha Esa. Jadi anggaplah sebagai perkongsian cerita, janganlah terlampau taksub ataupun terlampau takut, kerana ketakutan itu tetap milik Yang Maha Esa. Jadi sampai kita jumpa on the next video. Macam biasa, bantu saya like video ni dan drop in komen anda. So kita jumpa lagi on the next video. Thank you so much guys.